Astaghfirullahalazim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, insya-Allah terlebih dahulu mari bersama-sama kita buka dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min dzurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bi khair. Amin 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Pertama-tama sekali kita mengucap berbanyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan keizinan daripada Allah SWT dapat kita bersama-sama lagi dalam majlis ilmu kita pada hari ini. Jadi insya-Allah kita harap kedatangan kita semua pada hari ini akan dinilai sebagai amal soleh di sisi Allah SWT. Ia akan kita bawa sebagai bekalan untuk kita berhadapan dengan Allah SWT dan juga sebagai saham di antara banyak-banyak saham untuk kita membeli syurga Allah SWT. Jadi insya-Allah hari ini kita sambung lagi dalam muka surat berapa tu? Muka surat guna kitab seperti juga. Sebabnya banyak tempat hak pergi ngajar memang beli hak ni laku. Dalam bab sujud insya-Allah. Bismillah. Dalam bab sujudnya di sini untuk hari ini, selepas kita belajar selepas minggu lepasnya bab rukuk, insya-Allah hari ini kita masuk bab sujud. Seterusnya sujud. Dan sewaktu turun untuk sujud kepor. So botin-tin dia lagu ni tak sedap lah kecek. Ibek kira. Tengok je tak sedap.
Pergi, dia cek. Sekejap, kita pergi beki dulu. Hello. Bunyi lagi. Kepo lagi. Bunyi lagi, kepo lagi. Ya. Ada hak tunggu. Ngosek. Kepo ke tak? Sikit. Bunyi dah. Kepo dah. Tak bunyi langsung. Bunyi tak? Pudah tak bunyi langsung. Bau jodoh. Tak kepo dah. Kepo lagi? Tak dah. Nak ngajar mana bahasa pada orang tunggu gitu. Boleh dah? Alhamdulillah. Iya, cara kita pula berlaku. Kita bukannya reti juga. Pulah ni pulah habis bau jodoh. Bunyi deh, insya-Allah. Mana tadi? Dan sewaktu turun untuk sujud, hendaklah mengucapkan takbir, lalu meletakkan kedua lutut ke lantai. Itu cara dia. Untuk kita turun sujud, mula-mula sekali kena lutut dulu turun. Senyum dulu lagi. Apa? Sebab kita turun tangan dulu. Nah, dia cara dianya. Kena turun lutut dulu, serta dahi, lutut ke lantai, serta dahi dan kedua tapak tangan. Itu dah di atas location.
Takbir sewaktu turun untuk sujud itu janganlah disertakan dengan mengangkat tangan untuk kita turun sujud. Mana takbir tu tidak kata Allahu Akbar papawu. Tengoklah. Ketika sujud, kita baca ni dulu lepas ni kita praktikal. Ketika sujud, kedua siku janganlah dirapatkan ke sisi badan. Ini untuk lelaki. Ini disebut selalu. Tetapi untuk wanita, hendaklah mereka merapatkannya. Bagi kita duduk gini. Daripada awal kita semaya duduk kepik gini. Kepik sini. Ni. Siku rapat dengan tulang rusuk. Itu cara kita semaya. Bagi lelaki, mereka hendaklah merenggangkan jarak antara kedua-dua kakinya. Dan untuk wanita, hendaklah merapatkan kedua-dua kakinya. Demikian juga lelaki hendaklah mengangkat perut dari kedua pahanya. Dan wanita hendaklah melakukan sebaliknya. Orang yang sujud mestilah meletakkan kedua tangannya di atas lantai sejajar dengan arah kedua-dua bahunya. Jari-jari tangan itu janganlah direnggangkan. Mana jari kita tidak buka begini. Jari kita dalam keadaan biasa. Rapat sangat bodoh. Tidak kata rapat sangat bodoh. Renggai lagu ni bodoh. Mana jari kita ni dalam keadaan biasa. Dan janganlah melekatkan kedua lengannya di atas lantai. Dan sewaktu sujud hendaklah mengucapkan Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Bagaimana cara sujud? Ni abang nak buat praktikal. Praktikal sujud. Situ dah. Untuk kita sujud, dia sebut tadi lagu mana? Kita turun lutut dulu. Nak turun sujud ni. Allahu Akbar. Nampak? Cara tanya. Sebab kita rapat, siku ke tulang rusuk kita ni, jadi dengan automatik tangan kita ni dia akan duduk sama parah dengan bahu kita. Nanti aku tunjuk ke tepi gini jangan nampak sikit dah. Demo ni nak tengok. Deki semua demo ni nak. Tak nampak ustazah. Nampak mata. Umi pula telefon. Kita pula. Suruh pula telefon. Kita pula. Nampak foto pula. Gitu. Boleh? Nampak. Turunlah kita. Dia gini kita nak turun sujud macam tadi lah. Kita turun ni, kita sebut Allahu Akbar tu biar panjang sikit. Panjang masa kita sebut Allahu Akbar. Akbarnya kita berhenti bila kita sempurna sujud. Bila dahi kita tepuk atas sejadah. Rasa nampak tu. Tak nampak ngepek lah pula. Gini
Turun lutut dulu. Allahu Akbar. Boleh nampak kaki? Tak nampak royak ngepek. Mari awak. PA ada. PA ada, jadi muslim ada PA. Kita nak turun. Kita nak turun sujud ni dah. Allahu Akbar. Tengok kaki ni. Kaki. Nampak Ustaz satu ni. Gini. Tangan kaki. Tunjuk tangan. Kau ni. Boleh? Nampak? Siku duduk sini, jangan letak kat bawah. Siku kita duduk sini. Kita duduk gini. Mana tangan kita ni kena sama setetel dengan bahu kita. Bila siku kita duduk sini, bila siku kita duduk sini, dia otomatik tangan kita ni akan jadi sama. Boleh? Boleh? Tu sujud. Nyepek kau. Kaki tak nampak tu. Kaki tak nampak. Orang tak nampak kaki. Jari kaki memang kena lipat sebab dia anggota wuduk. Jari kaki kita memang kita kena lipat. Allah tahiyat akhir pula tu orang baru nak mengaji sujud tahiyat akhir tu. Alah tu kena maruh tu. Apa tahiyat akhirnya? Tahiyat awal tak lagi sujud baru ni. Gaduh nak mengaji. Tak perlu. Tangan tak perlu atas paha. Kalau pakai telekung tapak tangan boleh. Jari kaki dia anggota sujud. Anggota sujud 7. 7 anggota sujud. Yang pertama dahi, yang kedua 2 tapak tangan, 3. Yang ketiganya 2 lutut. Lepas tu 2 perut jari kaki. Maknanya kaki kita tu kena lipat. Jari tu dia kena lipat. Kalau tak boleh lipat tak apa. Katalah ada orang tak boleh lipat dah. Jari dia pendek. Kalau lipat jari sakit menyetuk. Tak apa, tak lipat pun. Ni untuk orang yang sempurna sahaja. Bagi orang yang tak mampu untuk lipat, tak payah lipat lah. Jangan tanya tak belajar, kena marah. Bila ni kita belajar sujud baru. Jangan duk tanya tahiyat akhir, tahiyat awal, tak masuk lagi hal tu. Ustazah suruh tekuk ni kau cepat marah kau orang. Bismillah. Jarak kaki. Jarak kaki kita orang perempuan ni tak boleh nak renggang sangat. Kita jarak kaki kita tu kalau boleh kita rapat, itu lebih baik. Kalau tidak kita renggang sikit tak apa. Tapi jangan kekeng supaya orang lelaki lah. Masa kita sujud tu, tengok kaki hamba saat ni rapat. Kaki kita rapat. Awak tak tunjuk pak kaki lah. Tunjuk ke tepi. Ni mesti baru masuk ni tak tengok. Dekat nak sujud banyak kali dah.
Nyanyi kok demo-demo ni pulak lah 2-3 kali ustazah hari ni duk ngaji duduk sujud saja. Yang seterusnya, jikalau sudah duduk, maknanya dah selesai kita sujud. Bacaan kita subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Tu sekali. Maknanya kalau kita baca sekali pun tak apa dah. Tapi kalau kita menigakan, kita baca 3 kali, kita dapat pahala lebih lagi lah. Menigakan ini sunat. Baca tu pun sunat. Baca subhana rabbiyal a'la tu pun sunat. Apa yang dia suruh baca? Sebab untuk menyempurnakan tamakninah dalam sujud. Kalau kita tak baca, kalau tak ada bacaan waktu kita sujud, bimbangnya takut tidak ada tamakninah sewaktu sujud. Tamakninah waktu sujud ini apa dia? Tamakninah masa sujud. Rokok serta tamakninah, i'tidal serta tamakninah, sujud serta tamakninah. Apa dia ni? Rukun. Kena royak gitu aku faham dah. Ni rukun. Kalau lebih 3 kali kau awak nak baca lebih pun. Ada juga tanya, kalau nak baca lebih 3 kali, ikutlah. Asalkan kita jangan semaya berjamaah. Jangan kita jadi makmum. Kalau kita semaya solat fardi, solat bersendiri, itu terpulanglah pada kita. Kita nak baca 3 kali, ke 5 kali, ke 7 kali, ke ikut atas kita rajin. Rajin baca banyak sampai 11 kali nak baca. Ikut awak lah. Muju 3 pun muju dah. 3 tu pun laju baca. Subhanallah, Subhanallah. Baca 3 tu pun tak tahulah ke mana. Nak baca 5, 7. Tapi kalau nak baca tidak menjadi masalah. Cumanya kena pastikan kita bukan semaya berjamaah. Kita semaya fardi ataupun semaya sore. Baru faham. Yalah, tak usah belajar baru faham. Benda kita ada buat sok mudah dah. Tapi kalau kita ni tak belajar, kita tak tahu gapo. Kita tak tahu gapo. Dari segi baca ko, dari segi rukun ko, dari segi tamakninah ko. Sebab tu kita kena belajar. Muncul Ustaz Demo kayu sini boleh belunju. Tak juga belunju. Ustaz Demo kayu sini pandai dia. Jikalau sudah duduk, makna lepas pada kita sujud tadi, kita duduk untuk apa dia ni duduk ni? Duduk antara 2 sujud. Sini pun kena ada tamakninah juga. Kita kena ingat, duduk antara 2 sujud, tamakninah. Duduk masa tamakninah masa kita duduk antara 2 sujud ni wajib dan juga rukun. Dan sini pun kena ada tamakninah, tak boleh lorak. Sebab tu dia ada sediakan bacaan. Apa dia kita baca masa tu? Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini. Lagi wajburni wa'afini wa'fu anni. Kalau lah hatta ada orang tanya, Ustazah, kalau kita baca tak ikut tertik hak ni lagu mana? Dia ada juga dah. Orang ambil wajburni letak depan. Dia ambil warzuqni, wahdini dulu, lepas tu baru warzuqni. Tu tak apa. Tidak menjadi kesalahan.
Ataupun tinggal dah. Tinggal so. Kita baca tak cukup. Kita baca Rabbighfirli warhamni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Kita tinggal apa? Kita tinggal wajburni. Sah juga. Cumanya kita lah rugi. Nah, sebab kita tak minta ni. Makna dianya Rabbighfirli, wahai Tuhanku, ampunkanlah dosa aku. Warhamni, kasihanilah aku. Kasihan belaslah kepada aku. Mana kita minta Allah SWT kasihani kita, siya kau kita. Ya Allah, mu terus siyalah kat aku, ya Allah. Aku ni banyak dosa, ya Allah. Mu tolonglah, ya Allah, ampunlah dosa aku. Gitulah. Nah. Warzuqni, berikanlah rezeki kepada aku. Wahdini, berikanlah petunjuk kepada aku. Wajburni ni apa dia? Apa dia wajburni? Minta Allah SWT cukupkan keperluan kita. Lagu mana cukupkan keperluan? Nak minta kaya ke tak? Tapi kita nak supaya Allah SWT letakkan dalam hati kita ni berasa cukup semua. Boleh faham? Walaupun kita susah ke, kita senang ke, mana kita berasa cukup semua. Itu wajib ni. Sebab tu kalau kita tinggal dia ni, rugilah kita. Nah, sebab kita minta dengan Allah SWT, Rabbighfirli, supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Warhamni, supaya Allah SWT ada kasihan belas kepada kita. Warzuqni, supaya Allah Ta'ala bagi rezeki kepada kita. Wahdini, supaya Allah Ta'ala kekalkan hidayah dalam hati kita. Kita ni ada dah hidayah dah. Kita ada dah petunjuk daripada Allah Ta'ala. Cuma kita nak Allah Ta'ala kekalkan. Minta Tuhan kekalkan hidayah. Wajburni ni kita minta dengan Allah Ta'ala supaya cukupkan keperluan kita. Bukan kata kita nak cukup ni apa dia cukup makan minum, cukup dia pakaian, cukup bagaimana. Tak, enggak perlu kita katakan perlu dek. Dan dia lagi umur, pakai apa lagi nak? Kereta. Apa lagi nak? Tanah. Bukan kata ni istilah wajburni ni. Kita nak dengan Allah SWT, walaupun kita ni duduk dalam keadaan lagu mana pun, kita rasa cukup. Kita rasa cukup. Tak susah pun, alhamdulillah. Lama lagi orang lain lebih susah daripada aku. Jadi kita ni minta Allah Ta'ala letak dalam diri kita ni biar berasa lagu tu. Tak ada lah berasa bapalah, ya Allah aku ni susah. Bapalah duk tanya Allah Ta'ala dah. Orang lain belana lagi lebih susah pada kita. Jangan kita duk nampak kita aja susah. Sebab itulah Nabi SAW ajar kepada kita. Kalau kita ni kalau kita naik unta, moga zaman Rasulullah tak ada unta dah. Katalah kalau kita ni naik kereta lah, kita tengok orang yang lebih susah daripada kita, orang yang naik motor. Kita naik kereta dah, sedap kita dirong mari, hujan tak kena, panas tak kena. Biarlah buruk pun. Tengok orang lain lebih susah daripada kita naik motor. Tengok tu dia tu. Dia kena hujan, kena panas.
Pahanok ramah pula gendong. Habis naik motor belakang 5 ni. Penuh. Tu orang susah. Ni, kita ni biarlah ada kereta buruk pun alhamdulillah. Tu nak kita kena duduk dalam keadaan Subhanahu wa ta'ala. Tak apa kalau kita nak baca slow-slow. Rabbi ghafirli warhamni. Ya, tak apa. Mana pula wajburni tutup airku, bukan. Ni ada orang royak, wajburni ni makna dia tutup air, bukan. Dia bukan tutup air. Wajburni ni cukupkan keperluanku. Ya, Indo. Oh, bukan. Dia wajburni ni bukan tutup keaiban kita, tapi cukupkan keperluan. Itu maksud yang sebenar. Ya, kita minta Allah SWT cukupkan keperluan kita. Maknanya apa? Kita merasa cukup dengan segala apa yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Macam tadi kita naik kereta, dah kita nampak orang naik motor, alhamdulillah. Biarlah kereta buruk pun, kita naik motor, kita tengok orang naik basikal. Kita tengok orang naik basikal, tengok tu dia. Aku tak payah katik dah. Dah, pergi zoom kau tu, zoom kau ni. Padahal serupa je basikal dengan motor. Cumanya kita ni tak pernah orang naik motor. Biarlah ada motor buruk pun. Dah, tengok orang naik basikal, tengok dia tu. Letihnya dah. Pergi situ sini kena kayu. Kena kayu basikal. Aku dak dah. Orang naik basikal pula. Naknya dia ni rasa syukur dengan Allah SWT. Dia kena tengok orang jalan kaki. Nah, aku ni rahmat dah ni. Basikal pun kalau tak ada 2-300 tak boleh beli. Tak boleh naik. Mana kena ada 2-300 barulah kita boleh naik basikal. Tengok dia tu jalan kaki, pergi mana-mana pun jalan kaki, peluh jeruk-jeruk jalan kaki. Aku ni alhamdulillah, walaupun penat tapi aku naik basikal. Dah, aku kayuh basikal. Tengok dia jalan kaki. Dah. Lagu tu lah kita ni hidup atas muka bumi Allah SWT. Kalau sekiranya kita nak letak kepada diri kita ni sentiasa berada di dalam keadaan bersyukur kepada Allah SWT. Tengok Alia tu. Dah, kalau setengah orang lain tak mari dia. Dengan lutut bobo besi, dengan pakas keru ke apa semua. Subhanallah. Kalau kita bakal duduk tempat dia, tak kira aku nak bertukar lagi. Betul Alia. Alhamdulillah Alia kena rasa syukur sangat-sangat sebab Allah SWT bagi semangat kepada Alia untuk istiqamah. Walaupun dalam keadaan orang nampak kita tak sempurna, pahabis dia pula atas ambil, subhanallah. Suami dia pula, dua-dua ni dapat pahala. Dua-dua pun dapat pahala. Suami dia boleh tupai pahala, sebab dia mari duduk dalam majlis ilmu hari ni. Subhanallah. Payah nak cari orang semangat sebagaimana Alia. Dia walaupun tak mari duduk mesej semua kat hamba. Ini untuk pengetahuan semualah. Sunyinya lah, rindunya ke ustazah. Lagu tu lah sama-sama. Ni Alia, semangat yang Allah Ta'ala bagi ke dia. Walaupun lutut, kalau lutut terbesi dah. Sebabnya apa kita panggil pala lutut dia tu remuk masa aksiden dulu. Tak boleh ambil sikit apa. Jadi gantilah dengan besi, dengan hak palsu.
Sebab tu tak boleh nak jalan molek. Tapi Allah Ta'ala bagi juga kekuatan kepada Alia, hasil daripada kesungguhan yang ada dalam diri dia. Sebab dia ni bersungguh nak mari, jadi Allah Ta'ala bagi mudah untuk dia, tak berasa payah. Hak segar bugar so keliling kelalai kita ni payah nak mari. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala tak buka hati. Sebab apa Allah Ta'ala tak buka hati dia? Sebab dia sendiri tak buka hati dia, dan dia sendiri tak ada keinginan dalam hati dia untuk mari duduk dalam majlis ilmu. Kalau tidak penuh ni balasuh kita ni. Kalau kira kan ni, kalau mari belakang so keliling ni penuh dah. Bismillah. Seterusnya hendaklah sujud semula bagi kali yang kedua. Tadi tak habis lagi dah. Wa'afini, dan afini, minta Allah Ta'ala sehatkan kita, minta Allah Ta'ala afiatkan kita. Wa'fu anni, dan kita minta Allah Ta'ala ampunkan segala kesalahan-kesalahan kita, maafkan segala kesalahan kita. Kalau tadi Rabbighfirli, ampunkan segala dosa kita. Hak ujung sekali ni wa'fu anni, maafkan segala kesalahan kita. Lekelah. Alhamdulillah. Lah ni orang jalan bahaya, semangat nak mari belajar. Tengok subhanallah, jauh duduk. Tadi dia masuk dah kelas hamba pagi. Dia tanya abang mengajar mana petang ni. Abang kata tepi Patah Mekmah. Nak pergi dia kata. Subhanallah. Lah mai sore. Tak apa. Allah Ta'ala tulis pahala besar dah. Alhamdulillah. Seterusnya naklah sujud semula bagi kali yang kedua, sebagaimana sujud yang pertama tadi. Sujud pula kali yang kedua, sama dengan cara sujud kita yang pertama. Maknanya dahi kita jangan berlapik. Dahi ni jangan berlapik. Kalau pakai kain semaya pun jangan tutup dahi. Sikit pun tak apa dah. Kena sejadah ni sikit pun tak apa dah. Jangan tutup terus. Sebab tu kita kena perhati tengok dahi ni. Sebab dahi ni adalah anggota sujud. Dua tapak tangan kita. Dan ke mana kita ni orang puan ni? Sebabnya ada orang kata kalau kita berlapik tidak sah. Kita semaya, kalau dua tapak tangan kita berlapik, maka batal semaya kita. Tidak sah semaya kita. Macam mana kita ni? Nak oyak lagu mana? Sah ke tidak? Sah. Kalau sekiranya dua tapak tangan kita ni berlapik. Apa? Sebab diberi satu rukhsah, diberi satu keringanan untuk kita orang perempuan ni, tapak tangan kita tak apa kalau berlapik. Sebab nak elok daripada berlapik ni susah. Kan semaya kan telekung kita ni labuh. Kita nak elok daripada berlapik ni jadi satu masalah kepada kita. Kalau misalnya nak elok daripada berlapik, kesemaya kita tu labuh, lagu mana kita nak buat? Kena kebah dah. Kena kebah kesemaya. Kebah. Supaya orang kebah roti canai. Kebah kita. Barulah boleh kita letak tapak tangan kita atas sejadah. Jadi di situ nampak satu kurang sopan antara kita dengan Allah Subhanahu Taala, sebab kita duduk depan dengan Allah. Benda ni kita kena jaga. Jangan sekali-kali perbuatan kita nampak kita ni tak ada adab dengan Allah Ta'ala. Kalau kita kebah lagu tu macam tak ada adab lah.
Tak, kita nak jaga tak si bagi berlapik, tiba-tiba kita kebah gitu. Lah kalau kebah, kain semaya kita kan besar. Takutnya sikit lagi sujud pula atas kain semaya. Walaupun dahi tak berlapik dah. Dah, kita sujud kena atas kain semaya. Tak sah juga. Ataupun separuh daripada muka. Kain semaya kita ni, hak kita, kain telekung kita hak duduk bawah saat ni, dia tutup separuh daripada muka kita. Dia kira tak sah dah ni. Sebab tu lah dia kena jaga. Hak ni Bismillah. Jangan bagi berlapik. Jangan bagi berlapik muka tadi. Dia tak lepas ni. Biasa sekali minum air panas. Tak apa, jangan susah. Gana? Milo. Kalau we Milo tak sedap benar. Tak si air mani. Kalau air kosong panas. Tu sedap lah. Minum tu sampai peluh. Kuah hati. Mana tadi? Berlapik dah. Dahi kita kena pastikan jangan berlapik. Tutup. Betul. Tutup separuh bahagian muka ni ada orang tanya. Tutup separuh bahagian muka pun dikira batal juga. Sebab tu orang pakai nikah tak boleh tutup muka waktu solat. Kita nak tutup ke siapa? Kita menghadap Allah Ta'ala. Bila kita menghadap Allah, ada fitnah ke masa tu? Okay. Kita tutup muka ni, nikah ni adalah untuk kita mengelakkan diri kita daripada fitnah. Jadi, masa kita solat, masa tu tak ada fitnah. Tak kira lah ada fitnah kita dengan Allah Ta'ala. Tiba-tiba, tak boleh nak pakai nikah juga semaya. Tak perlu. Sebab kita menghadap Allah SWT. Apa kita nak tutup mukanya? Dia menghadap Allah, nak tutup muka juga. Apa? Air fitnah. Tak habis. Ya biasa cara lah gula air ke. Minum air ni kan. Nak minum habis botol berkali. Tak apa jangan kalau. Tak apa boleh insya-Allah. Kalau ada orang tanya, kalau pakai mask dalam solat, dia dalam keadaan darurah dibenarkan. Macam musim PKP baru ni dah. Kita pergi buat umrah. Masa PKP tu masuk dalam masjid, dia ada jarak. Dah kita duduk dalam saf pun ada jarak. Kita duduk di masjid pak kita pun dia ada buat jarak-jarak dah. Maknanya 2 meter ke berapa meter tak ingat. Dah 1 meter deh jarak dia antara sorang dengan sorang. Jadi masa tu diwajibkan untuk kita pakai mask. Jadi kalau tak pakai dia kira kalau misalnya kita ni tak sihat ke apa ke jatuh jakit kat orang lain dia kira mudarat lah. Jadi masa tu perlu untuk kita pakai. Pakai mask tu lain.
Dia ni pakai nikah ni saja-saja nak pakai. Pakai untuk kita kata sebagai pakaian. Mask ni adalah untuk mengelakkan daripada terkena jangkitan penyakit. Jadi pakai mask ni tak apa, sebab dia kira darurat. Tu tak apa ni. Ada orang kejut tanya wajib. Memang wajib masa tu, sebab dia kira dalam keadaan darurat. Wajib kita pakai dan diwajibkan masa tu, masa keadaan itu. Bukan kata wajib kita pakai masa solat, masa keadaan itu, masa suasana itu. Jadi kita ni kena tengok suasana juga, okay? Jadi masa tu diperlukan untuk kita pakai. Masa tu orang umrah pun pakai mask juga. Kalau kira tak boleh. Orang puai ke, orang lelaki ke, tak boleh tutup muka belakang waktu dalam ihram. Sebab tu masa kita buat umrah, waktu PKP hari tu kena bayar dam awal-awal lagi. Tak tambah kita syarikat ambil sekali kena dam selalu. Sebab apa? Sebab semua orang tutup muka masa tu pakai mask. Boleh insya-Allah. Yang seterusnya, kemudian meneruskan solatnya dengan melakukan rakaat yang kedua dengan cara yang sama seperti mana rakaat yang pertama. Maknanya kita nak terus bangkit untuk rakaat yang kedua. Ya. Cara bangkit tu pun dia ada cara dia juga. Kita nak bangkit daripada rakaat yang pertama nak masuk rakaat yang kedua selepas daripada kita istirahat. Kita bangkit daripada sujud. Nak tengok lagu mana cara. Praktikal pula. Pakak buat belakang. Pakak buat belakang. Nampak tungging-tunggingnya. Mana Ustazah ni tak ada ni? Ustazah ni mana ni? Tak ada ni. Aduh, jangan bimbang. Tak tinggal. Ramai ni Kak Lima tahu ke? Boleh nampak. Tengok tu. Layan. Bila kita bangun daripada sujud, tak nampak, mana tak nampak hitam macam. Kita bangkit daripada sujud, kita sujud kan. Lepas tu kita bangun. Ini cara yang terbaik. Tak nampak. Jangan pakai. Boleh. Cara yang terbaiknya lagu ni. Tu kita bangun. Cara yang terbaik untuk kita bangun. Bangun daripada kita sujud. Ada lain. Ada. Okey. Ni kita sujud kan. Dia tengok comel dia pun. Kita sujud tadi. Lepas tu kita bangun. Allahu Akbar. Nampak cara bangun. Banyak kita ni dah kuning kita bangun. Lepas sujud, kita duduk dulu. Lepas tu ke mana kita bangun? Kita bangun kan? Tak tangan depan baru bangun. Kita bangun lagu ni. Allahu Akbar. Betul ke tak? Betul? Kita bangun lagu tu. Lepas ni aja tu dah buat. Bangun semua bangun.
Kita bangkit daripada sujud, kita duduk istirahat, kita bangun lagu ni. Kita bangun lagu ni. Ni cara bangun ni. Kita tolak sini. Takut tak nampak boleh. Kita buka tolak sini. Takut tak nampak. Kali kita tolak sini, buka tiuk kita. Betul tak? Sebabnya kita ni buat lagu ni. Kita bangun lagu ni. Nah, betul ke? Kita akak hak ni dulu. Kita tak usah akak tu. Kita naknya, kita duduk, istirahat dah. Kata nak duduk kan? Kalau tak duduk pun tak apa gini. Kita sujud. Terus kita bangkit. Allahu Akbar. Boleh tak agak-agak buat lagu tu? Boleh tak? Hak ni cara yang paling afdal. Cara yang paling afdal untuk kita bangkit daripada kita duduk tadi. Untuk kita bangkit daripada sujud. Kena kreatif ni. Betul. Kena modern. kreatif. Lepas ni apa dah buat lagu ni ni? Nampak baru nampak tak comel. Ya, kita buat kita tak nampak. Comel ke tak? Nampak ambo buat tunggu-tunggu ke baru ada hujung sangat akunya. Lagu tu lah. Sebab tu jangan buat lagu tu. Ni, kita bangkit lagu ni. Berhenti dulu sebentar, lepas tu tolak naik. Latih. Kita memang lagu tu lah kakonya. Sebabnya mau tengok rata-rata ni memang gitu. Paling kat ni kan. Ya, tolak naik. Kita nak suruh pengadak kita. Tolak naik. Dah buat gitunya. Dah. Ada juga lagu ni. Berapa kali tu dah hayung punggung tu. Ni nak naik ni Allahu Akbar. Berapa kali tu konyong tak boleh naik. Kalau uzur tak apa. Bagi orang yang biasa tak sakit tak uzur ni, dia kena buat cara sempurna. Macam ni. Dia orang sekar. Kena cuba buat Cuba buat cara yang paling sempurna. Boleh? Boleh hari ni tak buat dah. Terima kasih. Lah. Okey, jazakillah. Alhamdulillah. Orang uzur tak apa. Sakit lutut, sakit pinggang dah. Kalau nak tolak lagu tu sepuan tadi tak apa. Berat punggung. Bersama sangat dah punggung kita berat. Berapa puluh kilo nak beratnya. Nak agak kau nak naik gitu payah. Duk punggung saja berapa 30 kilo. Besar benar. 30 kilo duk punggung saja. Lepas ni kita cuba buat cara yang sempurna. Cara yang paling afdal. Boleh duk tolak naik punggung dulu. Ambo buat baru nampak ulu-uduhnya. Kalau ambo suruh dia mau buat, bakal uduh lagi pada ambo. Kau kan suruh ni buat ke nampak uduh lagi pada ambo suruh. Jadi insya-Allah kita sambung untuk rakaat yang kedua ni kita baca ta'awuz. Apa dia ta'awuz ataupun isti'adzah. Setiap kali kita nak baca Al-Fatihah, sunat kita baca
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sunat baca. Kalau kita semaya email pun boleh kita baca. Kalau kita jadi tu email pun kita boleh baca, cuma a'udzubillah ni tak boleh kita baca secara kuat. Baca secara perlahan. Kita baca a'udzubillah minasyaitonirrajim. Lepas tu bismillahirrahmanirrahim tu barulah kita buat. Ya. Sunat baca a'udzubillah. Hendaklah diulangi pada permulaan rakaat yang kedua dan seterusnya. Maknanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim ni sunat kita baca bila kita nak mula membaca Al-Fatihah. Sama ada pada rakaat yang pertama, rakaat yang kedua, rakaat yang ketiga dan seterusnya pada rakaat yang keempat. Mana jadi sunat belakang. Sebelum kita baca Fatihah. Lain tak clear ni. Lain molek. Lain dia sorang berkali. Ni molek ni. Okey je. Ni jawab okey je lah. Yang seterusnya tasyahud. Ni baru kita tahiyat. Tadi orang duduk ngarap dengan sujud, dia tanya tahiyat dia. Tahiyat pun dah tahiyat akhirnya tanya. Tahiyat akhir lagu mana? Lutut dulu. Lutut dulu, lepas tu baru tanya. Utah duduk turun tanya dulu kau. Bukan dia perbah lutut dia dulu Nah. Rasa utah ni dia duduk, dia perbah lutut dia dulu. Dia perbah dulu kaki belakang baru dah ada gek. Dia betul kaki depan dia. Nah, tu tak betul. Kita kena turun lutut dulu. Untuk sujud, turun lutut dulu, lepas tu barulah kita letak dua tangan kita, letak dahi kita. Sujud. Ya, betul. Ya, kalau betul. Dia kita Imam Razali ni, ahli sunnah wal jamaah dah ni. Tak lari dah. Benda tak lari dah ni. Kita beramal dengan gapo ada dalam ni pun benda tak lari dah. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Rasanya muta ni dia duduk kaki. Dia perlu lipat lutut dia dulu. Dia duduk dulu. Lepas tu barulah dia betul kaki depan dia. Wallahu a'lam. Nanti kita tengok video muta duduk kan. Sebabnya kerana kira ke kita ni bimbingan mukmin ni memang hak ahli sunnah dah lah. Jadi memang tak lari lah daripada apa yang kita buat, apa yang Nabi SAW buat. Nanti kita bahas mula tu. Ada soalan lagi? Ni setengah dah kita Ya, tuan rumah dah kelih.
Dia kata ustaz ada sini tak apa. Ustaz tak selit lah. Kemudian lagi soalan. Kita nak masuk tasyahud ni, kalau masuk tasyahud jadi panjang lagi lah. Tak ada. Terus baca surah. Tu kalau lah kita kata itba' ni apa? Kita mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila Fatihah terus kita baca surah. Terus kita baca surah. Ada lagi soalan? Masa muda dulu memang lutut dulu lah ni tak boleh lah. Tak boleh gak biarlah. Dia gini. Cara kedudukan dalam solat ni kalau kita tengok dalam kitab, hak ni untuk orang yang tidak uzur. Bagi orang yang uzur, dia buatlah cara yang dia selesa. Dia nak turun tungging ke, nak turun tangan dulu ke, lagu mana ke, itu terpulang. Serupalah juga untuk dia bangun daripada sujud tadi. Dia nak bangun lagu mana. Bagi orang yang tak sakit, bagi orang yang sehat, dia bangun sepama bangun tadi. Bagi orang yang uzur, dia bangun dah yang dia berasa selesa. Lagu mana dia berasa selesa, lagu tu lah cara dia bangun. Cumanya kena pastikan jangan bergerak banyak sangat lah. Dok nak kau nak boleh bangun, nak boleh bangun. Atau gak ngelah kali gak baru boleh naik dah. Kalau lagu tu baik kita guna kursi. Kalau misalnya kita ni bermasalah daripada duduk kita nak bangun tu masalah bagi kita sebab kita nak bangun tu payah. Baik kita guna kursi. Sujud good dengan kita sujud atas kursi. Guna kursi sewaktu kita sujud supaya kita untuk kita bangkit nak masa qiyam tu kita mudah. Sebab setiap kali qiyam, setiap kali baca Fatihah lebih afdalnya bagi kita berdiri. Afdalnya bagi kita berdiri. Orang yang duduk semaya duduk atas kursi ke, ataupun orang semaya duduk bawah, duduk atas. Masa qiyam tu afdal untuk masa qiyam masa baca Fatihah afdalnya untuk dia berdiri. Ada soalan lagi. Tasyahud ni minggu depan tak si baca lalu hari ni. Tahiyat awal minggu depan. Sebab kita dah 6.34. Ada soalan boleh tanya. Cepat. Jangan. Sebabnya pergerakan dalam solat ni kita bergerak dalam kemampuan kita. Kita duduk dalam kemampuan kita. Itu pergerakan dalam solat. Kita duduk dalam kemampuan kita. Kita mampunya nak duduk lagu mana, lagu tu lah kita duduk. Di waktu dari semaya ni tak ada lah kata mu semaya duduk atas kursi lagu ni tak sah semaya. Pandai-pandai nak ukur orang sah tidak sah. Kita tak tahu kemampuan dia setara mana. Dia yang lebih tahu setakat mana kemampuan dia. Jadi tak boleh kita nak cepat-cepat hukum orang ni semaya datang kursi tak sah. Tak, dia lagi jalan rata-rata boleh. Tapi semaya datang kursi betul lagi jalan boleh. Sebab arwah Mu'ammar dia semaya sambil duduk. Sebab apa? Sebabnya kita kata
jalan dia memang dia boleh jalan. Sebab jalan ni tidak perlu kepada pergerakan kita bangun duduk. Tak, bila kita jalan pergilah mana pun boleh. Tapi arwah mak abah dia tak boleh jalan slow. Sebab kalau jalan slow, kaki dia jadi berat untuk melangkah. Bila dia jalan, dia start jalan laju. Kita ni dia tinggal. Cu pada depan. Tapi kalau masa semaya, sebab semaya ni perlu kepada pergerakan kita bangun dan duduk. Jadi hak ni hak dia tak boleh nak buat. Bila duduk payah nak bangun. Kalau bangun mudah nak duduk. Tapi kalau duduk mula nak bangun tu agak sakit habis ni. Kalau usaha juga untuk bangun, sakit habis orang pinggir, sakit habis orang lutut. Orang tak mengalami, memang dia tak tahu. Sebab tu mudah nak letak hukum kat orang. Bapa semaya nak tak kursi, aku tengok mari mu dia ayam mu. Hidup derak dia ayam mu mari. Hari ni semaya tak kursi tak sah. Pandai dah. Dia tak tahu dia ayam mu tak apa, mu berjalan. Rasa lengah kita duduk. Lepas kita jalan pula. Boleh deh, insya-Allah. Bahu kita kira aurat tak ustazah? Pakai tudung bawah labuh tutup dada, tapi bahu tak tutup labuh. Bahu kita tak apa. Dia hak kita tengok hak dalam Quran ada sebut nak. Hak Quran sebut yang nyatanya ialah apa? Kita pakai tudung ni melepasi 2 labu susu. Kita tengok dalam Qurannya sebut lagu tu. Dia tak sebut sehingga kita tutup bahu kamu, dua-dua belah bahu kamu kena tutup. Hak dalam Quran yang sah dan nyata ialah kita pakai tudung ni kena labu melepasi labu susu. Itu memang benda yang sudah jelas dan nyata yang ada dalam Al-Quran. Cumanya kita pakai tudung ni kita kena pastikan supaya tidaklah kata bila apa selok kan napa. Gitulah dah. Ni untuk keselamatan diri kita lah. Kena pandai-pandai sendiri lah. Tu kena jaga diri masing-masing. Hamba ni boleh tolong royak je. Jaga diri tu terpulang pada diri masing-masing. Boleh ke tak pakai baju yang dipakainya di dalam, seperti baju kurung ke masa solat ni bakal? Tak pakai baju sebelah dalam waktu solat. Kalau sekiranya telekung yang kita pakai itu tebal. Telekung yang kita pakai ni, bahagian luar ni tidak nipis. Tidak nampak bayar-bayar, tidak kan? Dah lah tak pakai baju. Terbayar-bayar pulak lek dalam. Apa sebabnya? Telekung ni nipis. Nampak habis betul-betul. Gendis situ, gendis sini dah. Tubik habis 3-4 toko ni. Jadi supaya kita pakai baju jugalah. Kita pakai telekung tu supaya kita pakai baju jugalah. Nak tahu tutup aurat ataupun tidak, kita cek tengok baju kita ni ketat ke tidak, nipis ke tebal. Kalau ketat, maknanya tidak menepati tutup aurat, tidak menepati syarat. Begitulah juga kalau nipis. Kita duduk mana-mana nampak bayar-bayar pemain wayang kulit gitu. Supaya kita ni orang kita pakai baju kurung comel dah. Tapi dia tak pakai kain dalam. Pakai baju kurung tu comel dah. Tapi sebab tak pakai kain dalam, bila duduk pitu gitu kan aloh lah. Supaya main wayang kulit, duduk main wayang kulit pitu. Nampak peti
Kalau betih bulat pun bulat lah. Kalau betih kecil pun kecil lah. Nampak habis. Jadi hak ni pun dia kira tidak menepati syarat menutup aurat juga. Jadi kita kena pandai-pandai lah hukum atas diri kita sendiri dah. Nak keluar daripada rumah, kena pastikan kita ni tutup aurat yang sempurna. Sebab apa? Sebab Nabi SAW menyebut, bila kita keluar rumah kita dengan tidak menutup aurat yang sempurna, malaikat melaknat wanita itu sehingga dia balik semula ke rumahnya. Berapa jam kita duduk luar, selama itulah kita dilaknat oleh malaikat. Kalau kita mati masa tu, dah ke mana? Jadi kena ukurlah pada diri sendiri. Masa niat solat, mana lebih afdal sebut fardu atau tunai? Dua-dua tu sama. Kalau tak sebut pun tak apa. Kalau kita tak sebut fardu, tak sebut tunai, tak sebut pun sah. Sebab apa? Sebab kita semaya dalam waktu. Kecuali kalau sekiranya kita semaya qada. Qada ni kena sebut. Kalau dalam waktu tak sebut pun tak apa. Tak sebut tunai, tak sebut fardu. Tak sebut pun tak apa. Adaan tu kita tak sebut adaan. Tak apa sebab kita semaya tu memang dalam waktu. Alhamdulillah. Ya, tak apa tak sebut fardu adaan tu. Kita tak sebut pun tak apa. Sahaja aku semaya asar kerana Allah Ta'ala. Cukup dah. Sebabnya kita semaya dalam waktu. Kecuali kalau kita qada. Qada tu kena sebutlah qada. Tak boleh tak sebut qada sebab kita semaya qada. Nak pakai seluar panjang boleh. Ada orang tanya nak pakai seluar panjang boleh ke tak? Boleh dengan syarat seluar kita pakai tu besar. Lepas tu baju kita labuh tutup punggung. Boleh nak pakai tak jadi masalah. Jangan pakai baju sikap di atas punggung dah. Pas maya pula kat tunggi-tunggi. Pakai pula seluar jeans. Pakai t-shirt ketat. Pas maya dengan pakai dia tu. Allah, tak sok lagu semua lah. Kalau tidak tutup aurat, tak sah semaya. Ya. Jadi setakat itulah dulu. Alhamdulillah kita pelewat benar dah. 10 pula dah. Pukul ni 43 dah. Alhamdulillah, al-haqqu min rabbik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sama-sama kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Allahumma inna na'udzu bika minal hammi wal hazan wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal wa na'udzu bika minal jubni wal bukhl wa na'udzu bika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Rabbana ja'alna muqimas salah wa min zurriyyatina Rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu benar, permudahkanlah bagi kami untuk mengikutinya,
Tunjukkanlah juga ya Allah kepada kami yang batil itu batil, dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhinya. Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Alhamdulillah. Gelak dah. Bagus lala ni. Ni aku ada temen sore. Alhamdulillah. Allah. Alhamdulillah. Semoga Allah dapat istiqamah. Allah. Ni Diamond dua orang. Apa Pah dengan Siti. Duduk juga Diamond ni baik 12. Cerai jauh lah. Kat atas ni lagi. Oh ya, dia dah buluh ya dia ya. Oh nama kita tak kenal demo dekat mana kita dekat sekali tengok demo ni. Dekat mana demo? Dekat sekali. Allahumma shalli ala Alhamdulillah. Allah, tak geruk air ni, malah geruk air ni. Duduklah. Duduklah. Allahumma salli ala Muhammad. Macam mana awak ini? Bengkok. Bengkok pula dah. Bengkok. Bengkok. Aku dah ada bagi. Nano? Awak makan ni ke? Awak silap makan ke? Lepas tu? Tak apa kalau ikut doktor. InsyaAllah, insyaAllah.